من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع العليم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, yakni syaitan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan kerana karunia Allah dan rahmatnya Allah kepada kamu, nescaya tidak seorang pun di antara kamu bersih, iaitu dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan dan menyucikan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ila al-jannah atau kama qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia Fadil Tuan Nazir Timbalan, pengerusi, imam, bila seluruh tangkuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan, masyarakat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama duduk dalam satu taman ilmu, ataupun lebih tepat disebut sebagai taman syurga, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Raudhah min Riyadil Jinan. Yang mana sering mana-mana tempat saya bagi tahu, saya ceritakan yang manusia ni bersungguh-sungguh kalau pergi ke Madinah dah confirm mereka akan pergi ziarah Raudhah. Sebab para mutawif kata, kawan-kawan kata, tok-tok guru kata, para ustaz-ustaz, para ulama sebut dekat Raudhah ni doanya makbul. Dekat Raudhah inilah masjid yang Nabi dan para sahabat asaskan. Dekat Raudhah inilah orang berebut-rebut. Dekat Raudhah inilah esok-esok pada hari kiamat akan diangkat dalam keadaan sebegitu rupa naik ke langit. Maka kita pun berebut-rebut, bila sampai ke Madinah kita berebut-rebut nak dapatkan tempat di dalam kawasan Raudhah yang kecil sahaja, bersebelahan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berebut nak masuk dalam taman syurga yang disebutkan Raudhah min Riyadil Jinan, daripada satu taman-taman syurga. Tapi malangnya kita ni bila pulang balik ke tempat kita, bila pulang balik ke rumah kita, ke masjid kita, ke surau kita, orang dah tak berebut dah. Bila dengar je majlis ilmu ataupun ada je kuliah, lepas semayang dia keluar kejap. Kalau ada urusan tak apalah, sebab pukul 8 kejap lagi ada drama ke. Pukul 8 mana ada drama, berita you aja yang ada urusan tak apa. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan rahmati Allah, nak katanya orang keluar
tak nak sama-sama untuk duduk dalam raudhah ataupun duduk dalam taman syurga yang macam mana orang berebut di Madinah. Tak nampak ketika itu. Maka sebab itulah yang saya sebutkan tadi, walakinnallaha yuzakki man yasha. Allah Subhanahu wa taala itu membersihkan, menyucikan. Allah Taala pilih orang-orang tertentu untuk duduk dalam taman syurga, untuk duduk dalam satu halaqah. Yang halaqah ini Nabi sebut lebih baik daripada solat sunat. Sebab itu Nabi sebut alim afdal min alfun abid. Seorang yang tuntut ilmu Allah, maknanya seorang yang alim, yang letakkan ketaatan ataupun kepakaran dalam satu-satu bidang ilmu, bukan sebab dia nak berdebat, bukan sebab dia nak bergaduh, tapi sebab ilmu ni tadi dia nak betulkan amal ibadat dia, maka dia lebih afdal, lebih bagus daripada alfun abid, 1000 hamba Allah. Maknanya hamba Allah bukan hamba biasa-biasa. Abid di sini orang yang buat ibadat pada ketika itu. Sebab itulah sama-sama kita hari ini insya-Allah berkongsi tentang beberapa perkara yang mungkin saya diberikan kesempatan hadir di sini. Kebetulan esok saya ada kenduri kahwin berdekatan di sini, ahli keluarga saya. Saya menyewa homestay di sini. Ada masa terluang, alhamdulillah ada ruang bersama tuan-tuan puan-puan dikasihi Allah. Tuan-tuan puan-puan dikasihi Allah, alhamdulillah kita telah sebulan menginjak, ataupun kita dah pergi keluar dah lalu dah satu proses ataupun satu peristiwa yang besar yang disebutkan, iaitu berkenaan dengan Zulhijjah. Kita dah buat ibadah korban, kita dah bercerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim AS, anaknya Nabi Ismail AS, anaknya Nabi Ishaq AS, isterinya Siti Sarah, isterinya Siti Hajar AS. Kita dah cerita dah berkenaan itu. Kemudian kita masuk awal Muharram, kita masuk tahun yang baru 1438 Hijrah. Kita masuk tahun yang baru yang mana kita dah letakkan satu keazaman, kita dah letakkan satu cita-cita, yang mana ada satu perkara yang kita nak letakkan dalam tahun ini, apa yang kita perlu buat dalam hidup kita. Yang ketika ini juga kita berdepan dengan satu suasana yang sangat dahsyat. Walaupun saya bekerja dalam bidang televisyen, saya bekerja sebagai pengacara, kita duduk di luar sebagai pengajar dan sebagainya, kita nampak suasana apa yang berlaku hari ini. Tiap hari kita melihat jenayah. Sebab saya baca berita, pagi-pagi saya akan baca berita dulu. Sebelum kita nak start cerita hari itu, saya akan baca berita. Apa yang menarik, yang viral pagi ni, saya akan baca berita. Ya, bagaimana macam-macam berita lah yang tuan-tuan baca, itulah yang saya baca dekat TV. Jadi apa yang kita nampak hari ini, kita berdepan dalam satu suasana yang negara kita ataupun tempat kita ni dah kembali kepada zaman jahiliah. Kalaulah dulu Nabi SAW sebut yang mana ja'al Islam gharib, agama ni datang dalam keadaan yang sangat pelik. Ketika mana umur Nabi 40 tahun dakwah secara sir, nak semayang pun tak boleh lagi. Bila Nabi dah minta untuk Nabi ni sebarkan agama, waktu tu orang masih kena tangkap, menyorok pergi rumah Arkam ibni Al-Arkam. Ada pula Bilal masa nak menyuarakan ketaatan keesaan Allah, dia kena hempak dengan batu. Semua tu cerita kita tahu. Tapi apa yang kita nak bagi tahu hari ini, Nabi sebut ja'al Islam gharib. Islam tu datang dalam keadaan pelik. Tak ada siapa yang boleh terima agama Islam. Dari segi pengamalannya, dari segi ibadatnya, dari segi kehormatannya, dari segi kemuliaannya, dari segi undang-undangnya, dari segi pengurusannya, siapa pun tak nak terima. Hatta walaupun mereka nampak di kalangan orang perempuan, yang mana orang perempuan zaman jahiliah, kita ambil satu contoh. Bila mana datangnya mereka ni haid, datangnya orang kata kita hari ni datang bulan, period, yang mana diamalkan oleh beberapa negara-negara bukan Islam. Mereka ni bila datang period ataupun datang dalam keadaan haid, mereka ni kena duduk di dalam satu kawasan ataupun satu bilik yang kecil, duduk sampai habis proses haid ni tadi. Hina, masak tak boleh, basuh baju tak boleh. So dalam keadaan period, dalam keadaan haid sebegini, lelaki ada hak untuk cari perempuan lain untuk melempiaskan nafsunya. Seorang period, seorang datang haid, seorang datang bulan, seorang datang bulan. Akhirnya perempuan ini banyak. Maka ketika itu mereka istiharkan ini perempuan-perempuan simpanan. Orang perempuan dah tak tahan. Bila datang agama Islam, walaupun pelik bagi pembesar-pembesar, walaupun pelik bagi orang-orang yang dah seronok dengan perkara tersebut,
Tapi ada beberapa orang di kalangan wanita Sri Kandi, perempuan-perempuan, dia kata, inilah yang sepatutnya, inilah yang sehebatnya, inilah yang mulianya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Yang mana meraihkan, wahai yang bertanya tentang haid ataupun datang bulan, katakan adza itu penyakit, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhkan perempuan-perempuan yang kena haid. Tapi apa Allah Ta'ala sambung, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum. Allah Ta'ala kata, okey, betul, orang perempuan ni kita asingkan ketika mana dia datang haid, kita kata penyakit. Tapi nisa'ukum harsul lakum, orang perempuan ni dia taman bagi kamu, dia rumah kamu, dia penyeri kamu, dia pakaian kamu. Maka seperti mana kamu renovate rumah kamu bagi cantik, kamu nak pakaian kamu pakaian yang elok, kamu nak rumah kamu kediaman yang baik, taman kamu taman yang segar yang elok, macam tu kamu jaga orang perempuan. Ketika itu agama mula datang elok, sedikit diterima, sedikit demi sedikit. Kita nak melihat itu contoh yang Nabi sebut, ja'al Islam gharib, Islam datang dalam keadaan pelik. Fasayaudu kama bada'a gharibun, dan Islam akan kembali dalam keadaan yang pelik. Ini kita tengok hari ini. Yang mana kalau kita lihat hari ini, kemaksiatan yang berlaku dalam keadaan terlalu dahsyat. Kalau kita sebut pasal maksiat, kalau kita sebut pasal jenayah, jenayah ni ada dua. Jenayah kepada manusia, jenayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hubungan kemanusiaan, hubungan kita hidup lepas kita lahir, kita ada dua hubungan. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. So begitu juga jenayah, ada jenayah dengan Allah, ada jenayah dengan manusia. Yang kita nak ceritakan hari ini, bagaimana kemaksiatan itu datang dalam keadaan yang menakutkan. Contoh, kemaksiatan tentang anak derhaka, maksiat. Satu kajian daripada guru-guru kita, daripada Institut Kajian Sosial Malaysia, yang mana mereka kaji bahawa tahun 2020, Malaysia akan dalam negara kita ni akan ada di rumah-rumah orang tua ni 2 juta ke 3 juta orang-orang tua yang dibiarkan dekat rumah orang tua. Bagi seorang orang tua, 2 orang tua, ayah dan mak, maknanya anak dia mungkin 5-6 orang. Kalau 2 juta, maknanya kita gandakan mungkin 4 ke 5 juta anak-anak yang menghantarkan mereka ke rumah orang tua-tua. Kita jangan cakap 5 juta, 4 juta, tuan-tuan, 10,000 anak derhaka pun kita rasa itu paling dahsyat. Itu maksiat yang paling besar. Sebab tu kita bercakap tentang generasi yang kita nak tinggalkan esok ni. Saya, tuan-tuan, anak saya sedang membesar. Anak saya seorang 3 tahun, Aisyah Sofia. Yang kedua Abdullah Amar, umurnya setahun lebih. Nak membesar dalam suasana yang bagaimana? Anak-anak tuan-tuan mungkin dah berada di universiti, ada yang dah berkahwin, ada yang baru sekolah, ada yang masuk sekolah rendah, yang mungkin tahun depan nak daftar untuk masuk tadika, nak daftar untuk masuk sekolah rendah darjah 1, mungkin ada yang nak kahwin. So bagaimana hari ini kita nak corak apa yang kita nak tinggalkan untuk masyarakat kita? Satu benda yang sangat serius, yang mana mungkin tahun 2020, sekarang ni 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, maknanya lebih kurang dalam 4 tahun lagi kita sedang melahirkan jutaan anak-anak derhaka di tempat kita. Sebab tu hari ni kita ambil contoh yang saya nak bawakan, kemaksiatan yang besar, iaitu tentang uququl walidain. Uququl walidain lawannya birru walidain, yang Allah Ta'ala sebut. Birru walidain, jaga mak ayah elok-elok, sopan santun dengan mak dan ayah, cinta dan mak ayah, rindu pada mak dan ayah, rasa kosong kalau tak ada mak dan ayah. Lawannya uququl walidain, benci dengan mak dan ayah. Mak dan ayah ni dianggap macam bola sepak lah, mula-mula kita kata istilahnya. Hantar kepada alung sepak pada angah sepak pada atis sepak pada acik. Kenapa pula aku nak jaga?
Aku ni anak, aku ni ramai ni 5 orang 6 orang. Kau jagalah cik, anak ni kau tak kerja. Bagilah kat Along, Along gaji besar. Laki bini kerja. Bagi. Kau tahu tak Along? Kau tahu tak ngah? Along ni bukan tak nak jaga. Along kerja balik malam. Ni anak Along ni pun Along hantar orang orang gaji jaga. Ni kalau mak orang gaji jaga, tak elok. Kau jagalah. Tolak sana, sepak sana, sepak sana, sepak sana. Sebab itu para ulama kita ni guru-guru kata mak dan ayah ni jadi macam main bola rugby. Pegang betul-betul. Pergi ke mana pun pegang, peluk betul-betul. Tak bagi orang. Macam mana orang main rugby tuan-tuan? Pegang aja dia punya pinggang itu, terbang tangan. Tak bagi curi bola tu, sebab nanti menang dekat dia. Peluk. Ini nak cerita tentang uququl walidain. Dalam bab derhaka pada mak dan ayah, satu kemaksiatan yang besar yang kita kena nampak pada hari ini. Sebab kenapa hari ini kita lihat satu suasana yang sangat dahsyat. Bila mana Allah Ta'ala berfirman wala tattabi'u khutuwati syaitan. Satu perkara yang serius, jangan kita bawa masyarakat kita ni kepada cara syaitan mentadbir diri dia. Syaitan mentadbir diri dia dengan apa? Hidupnya dengan mungkar, makanannya dengan benda-benda yang fahsyat, yang dosa. Maka sebab itu kita lihat bagaimana hari ni kalau kita tengok suasana baru ni ada viral, walaupun kita tak tahu lagi dia dah minta maaf. Tapi suasana, kita tengok bagaimana ada seorang anak dia pukul mak dia. Dia minta maaf. Okey, itu yang kita nampak, yang boleh dirakam menggunakan telefon. Ni macam ada live Facebook, boleh rakam. Hari ni salah sikit je kita rakam, dapat masuk, orang tahu. Sekarang ni kita bercakap dengan berapa lagi orang, berapa lagi manusia, berapa lagi masyarakat, berapa lagi mereka yang masih lagi berada ketika mana umur 12 tahun ke bawah yang belum baligh. Maknanya belum baligh ni tuan-tuan, masih lagi berada dalam satu keadaan yang tak mengikut syarat sah seperti mana orang dewasa. Budak belum baligh ni tuan-tuan, kita kata walaupun dia keluar air mani ketika mana umurnya 8 tahun. Ni kes fiqah, sambil-sambil lah. Kes fiqah, budak 8 tahun tiba-tiba tengok ada air mani keluar. Air mani tu najis ke tidak? Air mani bagi orang dewasa tak najis. Tapi jangan sampai dalam keadaan yang kotor, kena cuci elok-elok. Sebab Nabi dalam satu hadis ada farq mani, kesan air mani pada jubah Nabi pergi solat. Tapi kalau budak kecil, walaupun keluar air mani, makna budak kecil ni kita kata belum baligh. 9 tahun ke bawah mengikut 15 tahun ke bawah orang lelaki mengikut mazhab Syafi'i. Najis, maknanya masih lagi berada dalam situasi dia tak sama dengan hukum orang besar, hukum baligh. So apa yang kita nak cerita hari ni, apa yang kita nak perkatakan hari ini, yang membawa masyarakat, membawa kepada anak-anak, yang kita nampak apa yang boleh menjadi satu kesalahan, sebenarnya berbalik kepada kita. Yang pertama tuan-tuan, hari ni kenapa masyarakat ataupun kita tengok budak-budak, anak-anak hari ni berada dalam satu suasana yang sangat menakutkan. Kita tengok budak-budak kecil hari ni tuan-tuan, hari ni kalau kita bawa kereta, budak-budak kecil dia tengok kita lain macam, kita jadi takut tuan-tuan. Kalau dulu budak kecil dia tengok kita tengkingnya balik. Tak? Kita kecil-kecil dulu tak? Saya kecil-kecil dulu nak jalan dekat surau tu, tengok jalan, takut tok siak ni kalau nampak kita, dia kibasnya kita dengan penyapu tai cicak tu. Tu penyapu tai cicak yang pendek tu, itu kalau dia baling tuan-tuan, melekat dekat hidung tuan-tuan. Tu tok siak dulu. Tok siak sekarang kalau tegur aja budak, mak dia datang bawa abang-abang sado, bapak dia datang bawa bonza-bonza, tok siak pun pencin. Ya, kita dulu masa saya kecil-kecil, ingat saya takut dengan tok siak. Sekarang ni saya mengajar dekat surau saya, dekat rumah saya, tok siak tu hidup lagi. Ustaz minta maaf Ustaz, minta maaf Ustaz, minta maaf tak habis-habis minta maaf. Sebab dia pernah baling kita dengan penyapu tek cicak. Ya tak? Ayah kita tengok, kenapa tu? Ni anak kamu ni buka Quran, pergi sana pergi sini, najis. Padahal biasa je, tak ada masalah pun. Tapi tok siak ni dia dah kemas sana kemas sini, kita duk sepah mengamuk lah dia. Ya kan? Yang pertama apa tuan-tuan, suasana hari ni melihat kepada budak-budak ataupun remaja-remaja hari ni, kenapa lahirnya ramai-ramai anak-anak derhaka. Yang pertama berbalik kepada mak dan ayah, berbalik kepada generasi yang hari ni sebenarnya
Yang pertama, kita kurang kepada didikan agama. Ramai tok-tok guru, ramai ustaz-ustaz kita buat kajian. Contoh bila masuk bulan peperiksaan, tahun peperiksaan. Hari ni anak kita nak PPSR, anak kita nak PMR, anak kita nak SPM. Hari ni darjah 5 ada UPKK. Tak apalah, pelajaran agama. Selalunya kebanyakannya kalau kita tanya mana-mana cikgu-cikgu, dia akan kata cikgu-cikgu agama, ustaz-ustaz ni lah, yang ajar ngaji, yang ajar fardu ain. Bila masuk aja tahun tu budak ni periksa, mak dan ayah dah fokus kepada akademik semata-mata. Agama tu tunggu kejap. Bukan nak katanya tak payah langsung lah belajar, tapi kebanyakannya tolak kejap. Sementara itu kita fokus kepada pelajaran-pelajaran akademik. Agama ni nanti dulu. So bila mana perkara ini berlaku, tuan-tuan dikasihi Allah, pengamalan agama itu kurang kepada anak-anak. Pengamalan agama itu tak sampai pada hati anak-anak. Sebab hari ini, yang kedua, masyarakat bukan melahirkan modal insan, masyarakat melahirkan robot. Kau wajib dapat 10E, tak dapat, siap kau. Tak sama dengan anak sebelah tu. Ayah tak nak engkau dapat bawah daripada anak si Kasim. Ayah ni geram dengan Kasim. Dahlah kerja dia pun dia paling tinggi, bini dia pun paling lawa, punya dengki. Engkau pula bodoh, tak pandai-pandai, engkau jangan macam tu. Geram aku. Ya ayah, belajar. Ngaji dah tak payah. Azan, dengar azan pun sabar dululah, habiskan dulu, buat homework, buat itu, buat ini. Maknanya tak disusun dengan pengamalan agama. Sebab itu hari ni juga berbeza dengan dulu. Kalau kita tengok macam mana tok-tok guru kita dulu-dulu, dalam suasana kurang para agamawan. Dulu mana ada imam muda, mana ada pencetus ummah. Tapi apa yang banyak, ramai orang melahirkan, ramai orang menterjemahkan sopan santun budi bahasa kepada orang yang lebih tua. Rasa tekun kepada pendidikan agama. Dulu, zaman dulu-dulu tak macam sekarang. Zaman sekarang memang kita tengok dengan ekonomi hari ni mewajibkan suami isteri bekerja. Tapi alhamdulillah, siapa yang dapat fokus pada anak-anak, cabarannya lebih besar. Dua-dua bekerja, fokusnya lagi besar, cabaran lagi besar. Dulu bangun-bangun pagi je sebelum nak pergi sekolah, tengok dah ada lemping atas meja. Tengok-tengok dah ada Milo dah. Yang hidup zaman 90-an ke apa, bangun-bangun nak pergi sekolah, tengok-tengok ada Coco Crunch, tinggal nak tuang susu aja. Balik-balik je daripada sekolah, tengok-tengok mak dah masak ikan goreng, telur dadar, nasi putih, makan. Ada air putih ke air sirap ke, mak suruh tidur, kejap lagi nak pergi sekolah agama. Balik sekolah agama, berlatih ngaji. Berlatih ngaji, bukan ngaji betul-betul, berlatih. Sebab mak ni takut kejap lagi malam buat susah orang, pasal kau budak-budak lain lambat balik. Bismillah dah lah gagak. Waduh, Jawa pekat tak tu. Pasal kau punya Jawa, habis semua orang tak dapat nak balik. Berlatih betul-betul kat sini. Berlatih betul-betul ngaji ni. Kejap lagi ngaji. Sebelum nak pergi tu balik ada nasi lagi. Kadang-kadang petang tu ada cekodok pula. Petik kat luar, ulama raja tu makan dengan nasi goreng. Tak ada makan pizza, tak ada makan sigaret resepi. Tapi budak-budak jadi pandai. Budak-budak ada hormat dengan mak dan ayah. Budak-budak rasa kasih sayang dengan mak dan ayah. Budak-budak ni kalau dapat duit dulu nak bawa mak dan ayah pergi umrah. Budak-budak ni kalau dapat duit dulu nak buat apa? Nak beli gelang kat tangan mak. Budak-budak ni kalau dapat duit nak buat apa? Nak beli jubah kat ayah, supaya ayah beli pergi surau, semua orang tengok ayah, jubah mahal tu. Okay. Ayah tak kisah pun, ayah ni pakai jubah 10 tahun tu je jubah dia. Baju Melayu itu je orang tak kisah, kuning-kuning lah. Tapi nak beli juga. Sebab apa? Ni, perhatian yang dulu diberikan daripada mak dan ayah kepada dia bila besar, dia nak beri perhatian yang sebegitu rupa kepada mak dan ayah dia bila dia dah besar. Sebab itu tuan-tuan dan kasih Allah, cabaran hari ini bila dua-dua bekerja, kita berdepan dengan macam mana kita nak pastikan anak-anak kita mendapat perhatian yang betul-betul lengkap. Jangan berhenti kerja. Bukan makna kata suruh berhenti kerja, tapi macam mana kita nak pastikan supaya generasi yang akan datang tak jadi anak derhaka, supaya maksiat yang akan datang tak berleluasa, kerana hari ni kita kurang bagi ilmu dan juga perhatian kepada anak-anak ini. Sebab itu yang pertama tuan-tuan, wajib dulu-dulu tuan-tuan, biarlah
tak pandai, tak pergi sekolah, tapi seingat saya dulu wajib kena habis Iqra. Wajib habis Iqra. Tak kira lah sekolah ke macam mana ke, dalam keadaan macam mana, wajib habis Iqra. Yang kedua tuan-tuan, bila dah masuk sekolah rendah, mesti boleh baca Al-Quran. Mesti boleh baca. Paling kurang pula tuan-tuan mesti tahu nak ambil air semayang macam mana. Umur 7 tahun dah tahu nak semayang macam mana. Bukan sekarang ni umur 17 tahun, umur 27 tahun berdebat lagi. Ni macam mana angkat takbir? Sini ke? Sini ke? Sini ke? Macam ni. Sebab tu Nabi sebut, ajarkan anak kamu solat 7 tahun. Maknanya total lengkap dah fardu ain. Macam mana bila tak ada air tayamum, dalam keadaan macam mana tayamum, caranya macam mana. Fardu ain tu diajar ketika mana umur 7 tahun. Makna umur 10 tahun dah diasingkan daripada mak dan ayah untuk tidur. Waktu tu dia dah clear dah apa mazhab, cara amalan dan pengikut dia, dan macam mana cara dia nak berinteraksi dengan ilmu fardu ain. Sebab itu hari ini kita melihat dalam suasana bagaimana pendidikan itu kita perlu tekan betul-betul tuan-tuan dan kasih Allah. Ilmu, ya kan? Itu hari ni kalau anak kita bawa pergi mandi dekat waterpark RM100, tak apalah, bukan selalu ustaz. Ni Ipoh. Kat Ipoh ni ada apa? Wonderland ke apa? Ipoh apa namanya? Taman tema tu kan. Mahal tuan-tuan. Legoland lah kita kata, yang dah lama mesti ramai dah pergi dah. Legoland tuan-tuan. Sampai ada orang tuan-tuan anak dia bising nak pergi Legoland tuan-tuan, dia beli apa? Beli kolam pelampung tu, dia beli Lego banyak-banyak, dia taruh dalam tu, letak air, berenang dalam Lego. Nak sangat. Legoland tuan-tuan 100 lebih. Kalau nak main benda-benda lain pula dekat 200 lebih. Package dekat 300-400 sanggup. Cuti sekolah penuh, resort-resort penuh, shopping kompleks penuh, wayang-wayang penuh, taman tema penuh, kolam-kolam semua penuh. Setakat 100-200 nak seronokkan anak-anak, apa kisah. Tiba-tiba datang satu program. Program ni tuan-tuan nak buat pendidikan untuk anak-anak ni supaya boleh baca Quran, tapi namanya tahfiz camp contoh, Al-Quran camp contoh, Sains Islamic camp contoh. Ni kenapa sampai RM50 ni ustaz? Apakah hal sampai RM30 ni? Makan apa? Makan pizza, secret recipe, spaghetti ke ustaz bawa ni? Dia kial-kial ustaz tu nak jawab. Nampak? RM50 itu campur file, campur itu, bayar penceramah, buat makanan, buat sijil, buat name tag, siap ada t-shirt. Kalau ikut kos-kos 100 lebih, tapi RM50 itu pun kena maki. Ustaz kena maki. Ustaz pun buat lah, esok buat percuma pula. Ustaz, saya ni bukan tak nak pergi program percuma ustaz, tapi program percuma ni tak ada nilai saya rasa. Dah percuma apa ustaz nak bagi? Kertas tak ada, tak dengar ceramah, saya boleh ceramah, dah percuma pun tak boleh juga. Nampak tuan-tuan? Sebab apa hari ni dalam bab ilmu ni macam-macam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikut langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan, yang mana syaitan ni bawa kepada mungkar dan fahsyat. Yang ketiga tuan-tuan, kadang-kadang dia melihat kepada apa kata orang dulu-dulu, bagaimana macam mana acuan, macam itulah kuihnya lah. Macam tu juga melihat pada kita. Kadang-kadang kita tengok anak ni problem, tapi kita okey. Tapi tuan-tuan, sebenarnya problemnya dia tu datang daripada kita juga, daripada kita sendiri. Sebab itu hari ni tuan-tuan, bila masuk awal Muharram, saya cakap macam-macam tempat pergi motivasi universiti, kolej-kolej, saya cakap pada mak dan ayah. Satu, hari ni bila dalam suasana anak-anak meningkat masuk sekolah menengah, anak-anak dah kerja, kita dah jauh dah. Bang, cuti bila bang? Abang pun tengah tengok telefon. Nanti abang WhatsApp kat ayah jadual. WhatsApp kat ayah kan. Ayah kata, ayah WhatsApp tak clear lah, email lah. Keluar-keluar bang, cuti ni free gimana? Tahulah ada camp-camp sana. Itu lah. Dia kurang mesra dah. Sebab apa? Dulu kecil boleh cium, boleh gomol, boleh picit lagi, boleh selit lagi kepala kat tengkuk. Ada tuan-tuan, boleh tarik rambut, tarik telinga. Ni kalau kita buat, ayah ni, ada tuan-tuan. Saya pernah nampak kat kedai makan. Jangan. Ayah dia ni tengok duk main telefon, dia pun ambil lah telefon, ambil nak dibaling. Baling kan? Nak baling telefon kat kepala ayah ni. Ayah dia walaupun nampak biasa, tapi nampak kita dulu kalau angkat je memang dah kena dah. Kenapa tuan-tuan? Stone Cold Steve Austin.
Ayah kita tendang perut kita, kita pun rokok, dia setongkolnya kita. Habis tuan-tuan. Kan? Nak kata apa tuan-tuan dekat kasih Allah? Nampak dalam keadaan macam tu. Sebab tu hari ni apa yang kita kena buat? Yang pertama tuan-tuan, apa yang kita kena buat hari ni? Kita kena pastikan dalam beberapa waktu tempoh yang kita masih lagi berdepan dengan anak-anak kita yang membesar, kita kena ada satu KPI, Key Performance Indicator, apa yang kita nak anak kita capai. Bukan hanya letak pada pihak sekolah semata-mata. Kalau tahun 1 dia belajar ABC, tahun 2 aku tahu dia dah belajar tambah tolak, tahun 3 aku tahu anak-anak aku dah tahu darab, tahun 4 anak aku dah boleh belajar bahagi, tahun 5, tahun 6 anak aku dah boleh buat pecahan, anak aku dah boleh kira grid dan sebagainya, sudut dan sebagainya. Tak, kita kena ada satu silibus untuk anak-anak kita. Kalau sekolah dia buat satu sistem KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Anak-anak kita ni tuan-tuan, dia berfikir luar daripada kotak. So kita kena buat satu silibus untuk anak-anak kita ni, yang mana anak-anak kita ni ada satu bahan, yang mana bahan itu boleh dijadikan satu formula untuk dia rasa berdosa sangat-sangat kalau dia buat satu benda tak baik dekat kita. Sebab itu datangnya daripada kita pada permulaan. Yang kedua tuan-tuan dikasihi Allah, ilmu yang hari ni yang kita nak berikan, bila kita sebut tentang uququl walidain, bila masuk bulan yang baru, tahun yang baru, kita berdepan dalam suasana yang sangat dahsyat. Kita melihat juga hari ni dalam satu suasana yang saya lihat, bagaimana kita pergi, saya pernah, kalau tuan-tuan tengok rancangan Haraman Backpackers, saya dengan Mak Dan yang tahun ni punya, kita pergi ke Palestin. Tahun lepas kita pergi Mekah, Madinah jalan kaki. Orang kata ikut jalan darat lah, tapi tak adalah semuanya jalan kaki. Dalam TV cakap lah jalan kaki, ada live pula, tak boleh nak menipu. Kan? Tak ada live ni, kita cerita terus terang. Yang kedua ni, kita pergi ke Palestin pun ada, kita menggunakan jalan darat, naik unta daripada Morocco pergi ke Mesir, ikut Sahara, ikut Gunung Sahara. Dalam perjalanan ni tuan-tuan, kita mencari satu benda, macam mana kita nak membina manusia, kita nak membina tamadun. Walaupun kita hari ni, kita bukan raja yang besar-besar nak bina tamadun, kita nak gulingkan apa ni satu dinasti Kedah. Kita nak membina tamadun hari ni dengan apa? Dengan sikap. Contoh, kita pergi ke Jerman. Dalam perjalanan saya pergi daripada Prague, Czech Republic, kemudian pergi ke Jerman. Jerman ni ada dua negeri ataupun dua tempat yang sangat dahsyat orang dia. Orang bijak sahaja boleh duduk kat situ. Frankfurt dan juga Berlin. Lepas tu kalau dekat Frankfurt, dia ada satu tugu besar, huruf E, menandakan kepada euro ataupun nilai duit Eropah yang sangat tinggi harganya. Kalau kita kali duit euro tuan-tuan dengan duit kita, 1 euro bersamaan dengan RM6. Kalau kat sana tuan-tuan nak buang air, jangan buang air tuan-tuan, buat botol aja. Pergi tengok kat bilik air tuan-tuan, 2 euro. Bagi kita ni RM2 lah. 2 euro, 2 kali berapa tuan-tuan? 1 bersamaan RM6, 2 euro RM12 nak masuk bilik air tuan-tuan. Allahu Akbar. Rasanya baik simpan aja, tukar kat Malaysia dapat RM12, dapat makan nasi kandar, teh tarik. Jadi kita tengok keadaan negara macam ni tuan-tuan, apa yang kita nampak? Satu yang kita nampak, apa yang mereka kejarkan, teknologi dan juga ilmu. Diorang ni tak ramai yang percaya pada agama, tak ramai yang Kristian. Sebab itu negara yang tak berapa kuat agama, diorang tak kisah ada berapa banyak gereja, tak berapa kisah ada berapa banyak masjid. Sebab diorang anggap free thinker, bebas berfikir, nak agama mana ikut. Tapi apa yang satu yang mereka tekankan, apa dia? Mereka akan pastikan mereka ni menjadi pakar dalam satu-satu bidang. Dan apa lagi yang menyebabkan hebatnya mereka ni, hasil makanan duit poket yang mereka besarkan masyarakat mereka adalah duit poket ataupun hasil-hasil yang halal. Walaupun tak ada halal dalam agama mereka. Ada halal, kosher, makanan yang kosher. Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi ni, dia ada satu makanan yang disebut sebagai kosher. Kosher ni dalam bahasa Arab halal lah. Dia ada sembelihan dia, dia ada cara makan dia, dia ada cara bakar dia, dia ada binatang-binatang tak boleh makan. Macam kita juga.
Orang Eropah ni satu yang saya tak tengok dari sudut agama. Saya tak nak tengok dari segi Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam. Tak, saya tengok macam mana mereka bekerja. Kerja yang mereka dapat, duit yang dia dapat, duit itu duit yang berkat, dan duit itu mereka besarkan masyarakat dan juga generasi ataupun empire Eropah. Sebab tu Eropah menjadi satu negara yang paling kuat. Hatta Nabi sebut esok pada hari kiamat nak menandakan Islam itu jatuh, nak menandakan kiamat itu datang selepas Islam menewaskan Eropah. Macam mana cerita dia? Kita saksikan ataupun dengar kan selepas azan Isyak. Dipersilakan.
muslimat yang dikasihi Allah, maka sebab itulah yang saya ceritakan tadi, bagaimana satu gagasan negara yang besar ataupun kita sebutkan hari ini sebagai Eropah. Ini kerajaan Eropah ini adalah dua gagasan manusia yang sangat besar berperanan dalam dunia. Waktu Nabi sebut Nabi sebut dalam satu hadis bahawa Eropah ini terbahagi kepada dua, iaitu Eropah Barat dan Eropah Timur. Maka nantikan bahawa Eropah Timur ini akan kembali ke tangan Islam. Bila mana sebut Eropah Timur ni kembali kepada tangan Islam, itulah negara Eropah yang ditakluk oleh Sultan Al-Fatih yang disebut sebagai Konstantinopel. Eropah. Turki ni sebahagian daripada negara Europe, negara Eropah, bukan Arab. Jadi dia termasuk Eropah yang menjadi kekuatan kepada Islam ketika itu, sehinggalah jatuhnya khilafah pada tahun 1924. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dikasihi Allah, Eropah Barat yang ada hari ini, mereka hidup dalam keadaan yang kucak-kacir, berperang, negara rakyat berperang. Tapi sebenarnya mereka membina balik generasi mereka. Tak ada anak derhaka, tak ada generasi yang hidup dalam keadaan yang jahat. Malah tiap tahun mereka melahirkan manusia-manusia yang bijak, dan teknologi-teknologi hari ini datang kepada negara-negara Asia, negara-negara Barat, negara-negara Afrika, negara-negara Arab daripada negara-negara Eropah. Contoh kita ambil daripada kekuatan hari ini, kekuatan kejuruteraan dalam bidang gas yang dimonopoli di Malaysia, yang menjadi daripada separuh bajet ataupun kekuatan ekonomi kita adalah datang daripada hasil gas yang mana berpusat di Bintulu, Sarawak. Kejuruteraan yang kita pelajari, cara bagaimana menguruskan menguruskan lombong, cara korek, cara pengurusan teknologi dan sebagainya, datang dipelajari daripada Jerman, negara Eropah. Maknanya hari ini ilmu itu yang memastikan negara kita dapat daripada separuh kekayaan itu 15 ke 10, 11 bilion ketika ini adalah hasil daripada cara gas itu dikeluarkan, proses gas itu, bahan kimia ini dijadikan sebagai bahan jualan yang menguntungkan negara kita. Ilmu itu datang daripada Barat. Yang pastinya hari ini, macam mana kita nak pastikan negara Barat ni menjadi negara hebat? Yang saya nak tekankan, bagaimana mereka mengekalkan transparansi dalam pekerjaan, kejujuran, ketelusan. Sehingga kan kalau kita pergi ke Frankfurt di Berlin, semua bangunan-bangunan di sana kaca. Kenapa kaca? Nak cantik ke? Kita mungkin sebab nak cantik, siap tinted lagi. Tapi sebab apa? Kaca-kaca yang pada bangunan ni, hatta kalau dalam partition yang dibahagikan, bilik pengarah dengan bilik pengurus dengan bilik keraninya dibahagikan dengan kaca. Maknanya boleh nampak apa dia buat kat dalam. Sampai ke tahap begitu sekali, nak menunjukkan bahawa teknologi yang paling kuat selain daripada teknologi-teknologi yang dimonopoli oleh orang Eropah adalah teknologi kejujuran. Dalam bekerja tak ada rasuah, dalam bekerja tak ada duit tepi, dalam bekerja tak ada dalam keadaan makan claim, makan commission, makan allowance, tak ada. Dalam bekerja pastikan gaji yang dapat tu setimpal, cukup dan juga berkat. Sebab itu di negara Eropah, siapa yang kerja lebih daripada 2 kerja dianggap satu yang memalukan. Sebab sewajibnya siapa yang sudah bekerja satu pekerjaan tu dah cukup untuk menghidupkan seorang manusia. Cukup makan, boleh ada kereta, ada rumah, cuma cukup. Boleh kahwin, ada keluarga, boleh buat pelaburan, boleh menyimpan. Kalau Islam boleh pergi tabung haji. Sebab apa tuan-tuan? Satu pekerjaan yang dia ada ini cukup memberikan dia kehidupan. Tetapi tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok di tempat kita, di negara kita, orang tak cukup dengan satu pekerjaan. Ya betul, kerja banyak itu paling bagus, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan, menaikkan sistem ekonomi, memanfaatkan manusia dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tengok hari ini ramai jutawan, ramai orang kaya, macam-macam bisnes ada, duit banyak, siap dipaparkan hari ini di media masa, siap mandi dekat dalam kolam, taruh duit, kaya.
Pakai jam tak cukup satu, mesti 2, 3, 4. Nak kata ada duit. Tayang kereta berpuluh-puluh kereta. Nak kata orang kita ni paling kaya dah. Cukup duitnya. Bila tak ada duit, sampai orang kena tipu berpuluh ribu, nak kata banyak sangat duit. Orang yang menipu yang kaya-kaya pun ramai tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kenapa masih lagi ramai manusia yang tak ada kehidupan? Yang tak ada manusia yang naik basikal malam-malam. Dek, mana? Pergi mana? Mak ayah kerja, tak tahu, dia suruh saya jalan malam-malam. Nanti kalau saya duduk rumah, kawan-kawan, mak ayah kata saya duduk rumah, nanti saya bawa kawan-kawan balik rumah. Habis buat apa ni? Naik basikal lah, jalan sampai ayah habis kerja. Tuan-tuan pernah tak pergi jumpa kanak-kanak, adik-adik kat Sungai Buloh? Tak ada kot. Kalau kat Ceras, kat KL, tu kat Keramat yang baru ni berlaku kes. Kalau kita tengok 5 tahun, 6 tahun, ada tak orang pergi jumpa budak-budak yang duduk dekat tepi tasik? Budak-budak yang main ganja. Tuan-tuan tahu apa? Tak tahu? Tuan-tuan tengok jual banyak dekat downtown, uptown. Ni saya cakap kat live ni, siapa yang jual berhenti. Jual apa tuan-tuan? Tempat potong ganja. Bawa pergi sekolah. Kawan saya cikgu sekolah tanya, bawa benda tu kat sekolah. Dia macam yoyo, boleh buka, letak ganja dalam tu, tutup, dia pecahkan, letak dalam rokok. Rokok tu tembakaunya dikeluarkan, ganti dengan tembakau daripada ganja. Pernah tak kita jumpa budak-budak tu berjalan ni? Mana ayah, mana mak? Mak kerja, mak. Budak ni tuan-tuan, sebab tu kalau kita jerekah dia takut lagi. Masa tengah takut ni senang nak didik tuan-tuan. Esok kalau kita jerekah dia tembak kita, tak didik apa tuan-tuan? Mana? Betul kita jumpa budak-budak tepi, budak main skateboard ni dah maghrib tak balik-balik lagi ni. Tak balik rumah lagi ya. Dah maghrib ni. Bukan tak nak balik bang. Kunci rumah tak ada, ayah amat tak balik lagi. Ni abang dalam beg ada baju sekolah hari. Kita nak cakap apa? Duduk rumah kita. Risau pula kan hilang isru aku. Mana? Jangan pergi surau. Pergi surau apa bang? Ni surau pendek, koyak ni, koyak tak nak. Tu pakcik tu geram dia tengok saya naik motor dia marah, saya tak nak pergi surau. Pergi surau tak nak, balik rumah pun mak ayah tak balik lagi, kunci tak dapat, jalan jam. Mana dia nak duduk tuan-tuan? Lantak kau lah. Last sekali dah. Kalau seorang lantak tuan-tuan, kalau 5-6 orang lantak, tak satu sekolah dilantak kan? Mana? Cikgu hari ni pun tak boleh lebih-lebih. Ambil tahu lebih pun kena, tak ambil tahu pun kena. Kerja banyak ni kat sekolah. Cikgu lah mengajar, cikgu lah kerani, cikgu lah key in, cikgu lah email, cikgu kerja photostat, cikgu kerja scan, cikgu lah nak bentang proposal, cikgu lah nak jumpa dengan pengetua, cikgu yang buat line dekat atas padang. Buat line tu, nak main bola tak ada line cikgu. Siapa tu tukang kebun baru? Tak, cikgu Mat tu. Lah. Enak? Tak ada bajet. Nak minta ni tak ada bajet, aku buat sendiri lah. Cikgu lah yang buat liga main bola tampar, cikgu lah yang jadi pengadil bola tampar. Cikgu aja. Bila nak mengajar, nak didik kan? Nak tahu budak tu sekolah tak sekolah, apa jadi kat rumah tak tahu. Lepas tu kita kena sama-sama tuan-tuan. Nak cerita pasal tamadun manusia ni tuan-tuan, yang mana hari ni kalau saya sebut kait dengan Eropah ni tadi, yang mana hari ni yang masuk pada mulut anak-anak kita makanan yang syubhah. Tak tahu mana datang halal haramnya proses. Kedai-kedai yang kita bawa, yang tak tutup aurat, yang tak solat, yang tak ibadah, bagi masuk makanan itu dibuat. Kalau buat popiah tu sumbat pada mulut anak, tangan tu tangan buat maksiat, tak tutup aurat, tak semayang. Tahu tak semayang, kita beli makanan dekat dia. Kita tahu yang dia ni jenis orang tak betul, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, kita beli produk dia. Menaikkan taraf orang macam ni lagi hidup. Saya bukan nak marah, kita cakap sama-sama sebab apa? Kita takut yang masuk mulut anak-anak kita mula daripada kecil baru nak merangkak masuk benda-benda yang tak elok. Bila masuk benda tak elok tuan-tuan, hati jadi hitam. Bila hati jadi hitam, sebab itu kalau kita hari ni kita cakap dia tak nak dengar. Bila kita manja, kita cium-cium dia, kita seronok, baru dia nak dengar. Dengan balasan baru dia dengar kita. Kalau kita tegas dengan dia, payah dia nak dengar. Saya bercakap, tuan-tuan lagi tahulah, tuan-tuan lagi ada cucu. Saya bercakap daripada macam mana para ulama' mendidik anak-anak mereka.
Hatta kalau kita tengok Imam Haramain Al-Juwaini, dia ni pelat. Imam Haramain Al-Juwaini ni tokoh fiqh yang hebat dalam mazhab Syafi'i, ulama yang hebat dalam bidang usul fiqh. Dia ni pelat. Anak murid ni tak berani tanya kenapa dia pelat. Satu hari dia cerita, kamu ni nak tahu tak kenapa aku pelat? Nabi Musa AS pelat. Lepas tu dia minta wa akhihi Harun, supaya ada Nabi Harun teman dia. Kisahnya macam mana Firaun letak bara api, letak susu. Maka kalau dia pilih susu, dia ni Nabi, kena bunuh. Kalau pilih bara api, dia manusia biasa, so boleh hidup. So dia cacat. Tapi Imam Haramain ada cerita juga. Waktu kecil, mak aku duduk kat rumah, aku hidup miskin. Ayah aku cari duit kat luar. Ayah aku pesan pada mak aku, jangan bagi apa-apa makanan dekat dia kecuali apa yang aku bawa daripada tangan aku lepas aku balik kerja. Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala hidup dalam keadaan yang kekurangan. Mak dia tak ada susu, menangis-nangis. Jiran sebelah rumah dengar. Jiran ni pula kesian tengok budak ni, bising tak berhenti-henti, nangis menjerit tak berhenti-henti. Akhirnya jiran ni tawarkan supaya dia susukan dengan susu badan dia kepada Imam Haramain Al-Juwaini. Bila susu, balik pada mak dia, bapak dia pun balik kerja. Bapak dia pelik, aku tak bagi makanan apa lagi pada engkau. Macam mana kau ada tenaga, kau ada susu dalam badan kau untuk kau bagi kepada anak kita ni? Anak kita boleh tidur sedapnya, macam kenyang betul ni. Kata bang, sebenarnya tadi dia ni menangis sangat-sangat, saya dah tak tahan, pening kepala. Jadi saya minta jiran sebelah. Saya tengok jiran sebelah datang. Jiran sebelah kata tak apalah, biar saya susukan. Dia susu, dia kenyang sebab tu dia bagi. Bapak Imam Haramain ni punya marah tuan-tuan. Dia ambil Imam Haramain Al-Juwaini ni, dia terbalikkan, dia cocok mulut, jolok mulut, muntah kan. Muntah susu, muntah. Akhirnya sampai dah tak larat muntah, duduk kat rumah. Maka diberikan makanan apa yang dibawa. Kata Imam Haramain Al-Juwaini, yang pelat ini adalah sedikit daripada susu yang mungkin tak aku muntah pada hari itu, yang ayah aku tak redha. Kita jangan balik ni tekan jolok mulut anak kita pula. Jangan tuan-tuan. Siapa suruh? Piu amin, langsung tuan-tuan. Tak ada kerja saya nanti. Nak kata apa, sampai tahap macam tu, mak dan ayah memelihara makanan yang masuk ke mulut anak-anak. Betul hari ni, mula-mula sekali tuan-tuan, kita nak mentadbir, kita nak menghidupkan anak-anak kita ni dengan agama. Bagilah makanan yang elok. Orang yang bukan Islam, hatta orang kafir, orang barat, dia menghidupkan anak-anak mereka dengan makanan yang baik-baik. Makanan yang ada nilai dari segi vitaminnya, spiritual. Dan mereka banyak mengambil makanan daripada orang-orang yang baik. Sebab tu mereka ambil makanan daripada gereja. Sebab apa? Dalam gereja ada semangat untuk mereka percaya kepada satu Tuhan. Betul hari ni kalau kita ada masa tuan-tuan, jumpa orang soleh bawa air, suruh dia doa kan. Paling kurang tuan-tuan, bila baca Quran ke apa, baca Yasin malam Jumaat ke, ataupun kita lepas-lepas semayang, imam baca. Sebab itu para ulama dulu, kalau dulu imam baca apa, amana rasulu bima, baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, baca sebagai-bagai doa, zikir. Orang dulu bawa air. Tok guru kata bawa air. Sebab apa? Air daripada zikir semayang-semayang ni dia bawa. Hebat air ni, molekul Al-Quran dan zikir, molekul selawat ni bagi anak minum, anak dengar cakap. Itu hari ni kita bawa makanan, bawa minuman, yang makanan minuman ini boleh bagi hati anak-anak ni lembut tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan yang dikasihi Allah, apa yang kita boleh buatkan hari ini supaya masyarakat kita membina satu manusia yang manusia ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang tuan-tuan kat rumah kita, paling kurang tuan-tuan, paling kurang ni saya sebut betul-betul kat rumah kita ni. Al-Fadil Ustaz Don, sahabat saya pun cerita dekat saya benda ni, buat. Dia kata amin buat benda ni kat rumah kita tuan-tuan. Daripada anak kita kecil tak pandai baca Quran, kita baca Al-Quran depan dia. Bila mana anak kita dah besar boleh baca, kita panggil dia sibuk-sibuk sebelum nak tidur, main sini. Ayah ni nak baca, tak berapa nak betul bacaan dia. Kalau boleh baca. Kalau tak, buka je mana-mana tuan-tuan. Ambil Quran, buka je mana-mana, baca. Dan ketika mana Allah Ta'ala berfirman bahawa pohon itu pun baca satu ayat, okey, boleh tidur. Tak boleh buat hari-hari tuan-tuan, buat seminggu sekali.
Tak boleh buat seminggu sekali, tuan-tuan buat sebulan sekali. Tak boleh buat sebulan sekali, tuan-tuan buat setahun sekali. Tak boleh buat setahun sekali, tuan-tuan baik mati. Maknanya tuan-tuan paling kurang buatlah. Baca terjemahan je paling kurang. Kita hidupkan kefahaman Al-Quran dalam rumah. Kalaulah Nabi bagi tahu pada kita, orang yang menghidupkan Al-Quran dalam rumah seumpama taman yang subur, yang segar, dan orang di dalam itu akan dipelihara. Percaya ataupun tidak kata-kata saya dan kata-kata guru para ulama, kalau hari-hari kita cuba baca terjemahan ini pada anak-anak, apa-apa ayat Quran, walaupun tak ada kaitan pun, kalau ada lagi baik dengan bacaan yang elok, tajwid yang elok, paling kurang ada terjemahan kita baca pada anak-anak, percaya ataupun tidak, Allah Ta'ala pelihara anak-anak kita. Lebih-lebih lagi anak-anak perempuan, Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita takut ketika mana kita dihadapkan depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika mana manusia yang berdosa ini dah tak dapat nak tanggung dosa anak-anak, tak dapat nak tanggung dosa anak isteri, tak dapat nak tanggung dosa adik-beradik, tak dapat nak tanggung dosa masyarakat. Kalau dia pemimpin, ketika itu kepalanya ditermuskan, ditumuskan ke tanah, sehingga tanah itu berbekas dahinya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, wahai Tuhan kami dah nampak, kami dah lihat, kami dah dengar, maka kembalikan kami ke atas muka bumi, kami dah yakin. Perjalanan esok kita ni tuan-tuan, sebagai penutup dan kesimpulan, perjalanan kita esok di hari akhirat sangat-sangat panjang. Bayangkan 500 tahun kita menaiki untuk berada di atas titian siratul mustaqim. 500 tahun untuk kita berjalan jalan yang mendata di atas titian siratul mustaqim. 500 tahun lagi kita perlu untuk turun ketika mana kita berjalan di atas titian mustaqim. 1500 tahun masa yang perlu digunakan untuk kita berjalan hanya di titian sirat. Belum lagi mizan, belum lagi ketika itu kita berdepan dengan hisab dan pelbagai lagi. Sebab itu apa yang kita nak tinggalkan? Waladun salihun yud'alah, yad'ulah, anak-anak yang saleh yang nak doakan kita. Kita tinggalkan anak-anak ini tuan-tuan. Nak minta dia mandikan jenazah kita mungkin berat bagi dia. Tapi apa yang kita nak? Anak-anak ni boleh doakan kita. Anak-anak ni boleh doakan tok dia. Cucu yang kecil-kecil ni boleh doakan tok dia. Tok dia mati ni tuan-tuan, nenek dia mati, opah dia mati ni tuan-tuan, dia baca doa, baca Quran, orang tengok, ya Allah, bukan hebat bapak dia, hebat tok dia. Bukan hebat tok dia, hebat opah dia. Sebab baka keturunan daripada orang-orang yang baik, lahirnya anak-anak yang baik. Boleh baca Quran, ya Allah, untungnya aku tengok. Sebab itu kita nak lahirkan paling kurang generasi yang boleh baca Quran, generasi yang cinta pada Quran, generasi yang sayang kepada Al-Quran. Maka insya-Allah dengan makanan yang elok, dengan ilmu yang elok, dengan Al-Quran yang dipahami serta pelajari, dimasukkan dalam hati anak-anak, percayalah bahawa kita akan sedang membina dan kita sedang memperbaiki kembali masalah sosial di kalangan remaja, di kalangan budak-budak, di kalangan kanak-kanak, supaya dunia ini terbina dan tercipta dengan generasi yang akan datang dalam keadaan yang baik. Tuan-tuan yang kasih Allah, sebab tu hadis Nabi, ja'al Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatubal ghuraba. Penutupnya Nabi sebut, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap pelik. Orang buat kerja agama nampak pelik, orang buat live ceramah pun pelik, orang datang kuliah agama pelik, hantar budak-budak pergi tahfiz pelik, hantar anak-anak pergi belajar Quran pelik, ada hantar anak-anak pergi program Quran memang pelik, hantar anak-anak supaya mendalami bagaimana cerita para sahabat, para nabi, nak faham tentang fiqh tauhid pun pelik. Nabi sebut fatubal ghuraba, untunglah orang-orang yang dianggap pelik. InsyaAllah tuan-tuan dikasihi Allah, maka sama-samalah hari ini, kalau kajian yang kita bacakan tadi itu hanyalah kajian semata-mata, tapi kalau atas usaha kita, masyarakat semua bekerjasama, saya kira dan kita semua percaya
insya-Allah apa yang kita sebutkan tadi dalam kajian-kajian mereka ini tidak akan menjadi tepat dan realiti. InsyaAllah kita doakan supaya masyarakat kita ini masyarakat yang baik dan terpimpin dengan pimpinan-pimpinan yang baik. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan puan-puan dikasihi Allah. Terima kasih kerana dapat bersama-sama pada malam ini. Terima kasih kerana hadir pada majlis ilmu. InsyaAllah masih juga pada pihak masjid yang mengundang saya dan sama-sama untuk berkongsi ilmu. Sekarang itu saja daripada saya. Kita ada banyak manfaat, kita ada banyak nikmat. Saya dilahirkan daripada bapa yang buta. Buta. Tuan-tuan nampak boleh melihat, tuan-tuan ada kaki, tuan-tuan ada tangan, tuan-tuan ada kerja. Lebih hebat daripada bapa saya, lebih hebat daripada orang-orang yang banyak kekurangan. Bapa saya buta. Tuan-tuan lebih hebat, boleh mentadbir, boleh melahir, boleh mendidik, boleh mewujudkan anak-anak yang super hebat, super soleh, kedudukan mereka di syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.